dan saya rasa Yang Berhormat Menteri maklum bahawa sedang berkhidmat seperti pesara kerajaan, pelajar institut pendidikan, guru dan institut pendidikan tinggi, tetapi perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seterusnya, menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru Yang Berhormat Tahunan. Menteri celahan sedikit tersinggung. Pada siapa tu? Okey, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri ada sebut tadi mengenai kenyataan-kenyataan media dikeluarkan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah-sekolah, dan saya rasa Yang Berhormat Menteri maklum bahawa banyak pandangan yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri selalu mengeluarkan kenyataan media tapi tidak diikuti oleh garis panduan atau pekeliling yang menjelaskan semua perkara ini. Jadi bagaimana dari segi pelaksanaan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, contohnya apa sebenarnya definisi aktiviti yang tidak membawa impak besar kepada para pelajar, apa definisinya dan bagaimana guru-guru nak tahu apa impak besar, apa impak kecil, apa impak sederhana. Terima kasih Yang Berhormat. Saya cukup berterima kasih di atas concern dengan izin Datuk Yang Bertua, kerana memang dari segi tindakan KPM akan mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas untuk yang pertama itu berkaitan pemansuhan pertandingan ataupun sambutan serta majlis yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid kepada sekolah sebelum sesi 2023-2024 bermula. Jadi jangan risau, saya bagi jaminan kepada ahli yang berhormat semua untuk sampaikan kepada guru-guru, JPN dan DPD masing-masing bahawa surat perkeliling ikhtisas ini akan dikeluarkan dengan segera untuk jadi menjelaskan adakah itu secara maksudnya terperinci. Soalahan itu tidak boleh dilaksanakan lagi dan kenyataan Boleh dikeluarkan terus sebelum dilaksanakan, tidak boleh ada definisi yang sebenar? dilaksanakan, boleh dilaksanakan. Yang ada dalam aspek itu nanti adalah perinciannya. Jadi jangan risau. Sebelum bermula sekolah kita akan keluarkan. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya teruskan? Terima kasih. Baik. Kemudian menetapkan. Yang Berhormat Menteri minta laluan. Ya, daripada mana tu? Kulim Baru. Ya, Kulim. Ya. Kulim, boleh tak Kulim? Kulim banyak sangat soalan Kulim yang saya perlu jawab. Okey, saya nak Saya tanya pada bagi Yang Berhormat. laluan kepada Saya yang nak tanya tidak ada Yang soalan. Bagi Menteri jawab Boleh? dulu, bagi Menteri jawab saya dulu. Okey? Bagi Menteri Boleh jawab tak? dulu. Ada mengatakan Kita lain ni pun nak dengar juga. Kami yang lain ni pun nak dengar juga. Bagi Menteri jawab dulu. Apa Putrajaya? Apa? Putrajaya kenapa? Pelanggaran. Kenapa Putrajaya? Putrajaya kenapa? Putrajaya kenapa? Meringankan beban guru. Kenapa Putrajaya? Bagi Menteri jawab dulu. Pelanggaran. Relax lah. Dah makan ke belum? Menteri bagi. Kulim duduk Okey, dulu. sikit ya. Tak, Kulim duduk dulu. Menteri nak jawab. Menteri duduk Kulim lah. Kulim ada Okey. soalan saya akan jawab nanti. Kulim jangan risau. Okey? Baik. Sekejap saya habiskan ini dulu. Sekejap bagi saya habiskan dulu. Kemudian menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru Tahunan kepada peringkat Balik kebangsaan dulu, balik. dan sekolah sahaja, menetapkan ringkasan rancangan pelajaran harian RPH di peringkat KPM bagi memastikan kembali memenuhi keperluan surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 3 1999 yang merangkumi elemen objektif, pengajaran dan refleksi dan memperkukuh autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bilik darjah dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Ahli yang berhormat sekalian, KPM turut akan sentiasa menilai situasi dan memperkenalkan langkah-langkah yang dapat mengurangkan beban tugas guru dari semasa ke semasa dan agar dapat memastikan kesejahteraan guru terjamin dan fokus utama mereka adalah untuk pengajaran dan pembelajaran dapat dioptimumkan. Ahli yang berhormat, Jelebu ada? Tidak ada. SIG ada? Saya ada. SIG ada, okey. Baik. Ahli yang berhormat, yang saya panggil nama sila angkat tangan ya supaya saya boleh catatkan kehadiran. Supaya Macam saya cikgu, saya macam nampak cikgu. Siapa yang hadir supaya boleh Macam saya jawab cikgu soalan. lah. Baik. Ahli yang berhormat SIG turut menyatakan tren guru bersara awal semakin meningkat. KPM mengambil perhatian yang serius terhadap perkara ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan kajian tinjauan faktor-faktor persaraan awal guru dan kaitannya dengan pembangunan profesionalisme keguruan pada tahun 2022. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara faktor menarik adalah kestabilan kewangan, keluarga, faedah persaraan dan kebajikan diri.
manakala faktor menolak adalah disebabkan pendigitilan pendidikan, kesihatan, jurang generasi dan perubahan pelaksanaan dasar. Bagi menangani perkara ini, KPM telah melaksanakan beberapa pendekatan seperti berikut. Pertama, menubuhkan jawatan kuasa pengambilan dan penempatan guru KPM, di mana jawatan kuasa ini berperanan mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam dasar, kurikulum, program dan enrolment murid yang memberi implikasi kepada keperluan guru. Seterusnya, memastikan keseimbangan dalam pengambilan serta penempatan guru di sekolah KPM. Kedua, melaksanakan urusan pengambilan guru secara berterusan dari semasa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan mata pelajaran option mata pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pertukaran guru sebanyak 4 kali setahun bagi memudahkan pergerakan guru untuk mengisi kekurangan guru di luar bandar dan menggunakan kluster mata pelajaran bagi meningkatkan proses penempatan dan pertukaran guru. Di samping itu, kita juga KPM menyediakan peluang pembangunan profesionalism kepada guru bagi memastikan guru sentiasa bersedia dan bermotivasi dalam menjalankan tugas serta berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. Di samping itu juga, kita juga di peringkat KPM menyediakan latihan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi untuk memberikan kemahiran pengurusan emosi, kawalan diri dan amalan harian yang positif berdasarkan tahap kesejahteraan psikologi yang dinilai melalui inventari kesejahteraan psikologi. Laluan. Ya, silakan. Tuan daripada mana ya? Terima kasih. Oh, balik Yang orang Menteri. kampung saya. Silakan. Silakan. Mengenai kebajikan guru Ya, dan pertukaran guru. ya. Saya difahamkan bahawa setiap guru baru tidak boleh memohon pertukaran selama 3 tahun. Okey. Mana selepas 3 tahun tu baru boleh minta tukar. Yang menjadi masalahnya kalau guru yang belum berkahwin, dia tak ada masalah. Tapi guru yang sudah berkahwin, suami Mana tuan tahu tak ada masalah yang belum berkahwin? yang belum berkahwin tu guru baru, dia tak masalah sangat. Tapi guru yang dah berkahwin, suami ada di Kedah, isteri ada di Johor, baru kahwin. Jadi isunya apa? Jadi Yang masalahnya dia ada ulang alik. Okey. Kadang-kadang setiap minggu, 2 minggu. Yang lebih jadi masalah lagi apabila isterinya mengandung Ini yang ataupun berhormat sakit. nak sentuh isu duka lara ke? Jadi nak minta, ya. Jadi kalau boleh minta kementerian kurangkan daripada 3 tahun boleh bertukar tu kepada setahun. Baik. Sebab memang ini merupakan satu masalah besar kepada kedua-dua suami isteri ini. Minta pertimbangan Kementerian Pendidikan. Terima kasih Yang Berhormat. Dengar suara Yang Berhormat pun saya duka lara. Yang Berhormat, saya mengambil perhatian tentang isu tersebut dan isu tersebut bukanlah isu baru sebenarnya, tetapi saya ingin memberikan penekanan begini, ya. Sekiranya terdapat isu-isu yang terkait apa masalah suara baling ni? Saya tersentuh, Yang Berhormat, saya tersentuh. Dia sangat menyentuh dan saya faham isu duka lara ini menyentuh banyak jiwa pihak-pihak. Jadi saya ingin tekankan begini bahawa walaupun itu polisinya, dasarnya, tetapi sentiasa ada ruang untuk pihak-pihak tersebut mengemukakan kepada KPM alasan-alasan mendesak, ya. Sebagai contoh, ada laporan-laporan perubatan yang boleh menyokong, ya, permohonan tersebut ataupun isu-isu keselamatan yang ada yang boleh menyokong permohonan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Menteri, sikit ya, bersih tadi yang soalan kaitan dengan pendapatan guru ya. Pendapatan. Kekurangan guru di sekolah-sekolah termasuk di daerah C saya ya. Nampaknya tidak ada keseimbangan. Penempatan ke pendapatan? Itulah. Penempatan guru. Penempatan, okey. Ya. Okey.
Ya, saya lihat ada ketidakseimbangan dari segi penempatan guru dan juga guru-guru lepasan institusi kita ni ya. Ada mereka yang terpaksa menunggu penempatan itu sehingga 2-3 tahun. Tapi ada sekolah yang menunggu kekurangan guru ni sehingga juga waktu yang sama. Saya ambil khusus satu sekolah menengah agama Sikh. Mereka kekurangan 8 orang guru sekarang. Ya, guru pendidikan Islam, tak ada guru bahasa Inggeris. Jadi mohon perhatian dari segi penempatan guru dan lihat setiap daerah itu ada keperluan-keperluan masing-masing dari segi keperluan guru itu. Terima kasih Menteri. Terima kasih Sik, sebab ini soalan baru dan juga khusus untuk Sik. Jadi saya akan jawab secara bertulis dan barangkali saya akan pergi ke melawat Sik selepas ini untuk meninjau isu-isu yang Dia jemput saya sekali, jangan tinggal saya. Tak tinggal. Baik, seterusnya ahli yang berhormat. Di Kuala Kedah biasa tinggal tu, pergi Kuala Kedah tak abang. Ahli yang berhormat, Kuliah Bandar Baru telah mempersoalkan tentang ruang untuk guru menyambung perkhidmatan sekiranya mereka memilih untuk bersara lebih awal dari umur wajib 60 tahun. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memberikan pilihan atau option persaraan wajib kepada pegawai awam termasuk pegawai perkhidmatan pendidikan melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 13 tahun 2011 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012. Pegawai yang sedang berkhidmat pada masa tersebut telah ditawarkan untuk memilih option umur bersara dari umur 55, 56 dan 58 tahun kepada umur 60 tahun. Pilihan umur persaraan wajib yang telah dibuat adalah muktamad dan pegawai hendaklah bersara apabila mencapai umur persaraan yang telah dipilih selaras dengan Akta Pencin 1980 Akta 227. Ahli yang berhormat Kuliah Bandar Baru juga telah menyentuh tentang jumlah elan rendah yang diterima oleh pentadbir sekolah. KPM sentiasa prihatin dan dengan komitmen dan kesungguhan pentadbir sekolah ini yang terdiri daripada pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan dalam melaksanakan tanggungjawab yang penting untuk memastikan kecemerlangan sesebuah sekolah. Untuk makluman ahli yang berhormat, Jabatan Perkhidmatan Awam sedang meneliti penambahbaikan perkara ini melalui kajian rasionalisasi elan perkhidmatan awam. Merujuk kepada isu grade guru besar seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Sri Gading ada? Tidak ada. Ahli yang berhormat kan? Minta laluan sikit. Ya, silakan. Boleh Baik, terima kasih atas jawapan tu walaupun ada lagi yang saya tanya banyak mungkin belum disentuh. Cuma saya nak tanya tentang banyak sangat kuliah bertanya ni. Ya. Saya tanya tentang penempatan ataupun guru interim ni. Guru interim yang mana boleh belum lagi diserap sebagai guru tetap. Okey. Yang kedua iaitu tentang bangunan-bangunan pusat kegiatan guru. Pusat kegiatan guru. Yang mana kebanyakan sekolah-sekolah telah pun tidak digunakan. Saya mohon supaya pusat kegiatan guru ni diberi kepada sekolah-sekolah yang ada pusat kegiatan guru untuk digunakan daripada terbiar begitu saja. Baik. Yang ketiga iaitu tentang bilik kebal. Bilik kebal untuk soalan-soalan peperiksaan. Yang mana bilik kebal ni terutama di Kulim Bandar Baru lah dah usang masuk sebab bilik kebal ni diberi kepada dua bahagian, satu untuk soalan dan satu ruang kerja. Ini isu baru ke itu dibangkitkan? Isu baru ni. Tak boleh Kulim, tak boleh ni. Isu baru tak boleh dibangkitkan. Isu baru. Okey, nak habis Tuan Speaker, nak habis ya. Cuba tengok balik bilik ni macam baik. terlalu usang dan okey, point taken. Terima kasih Kulim. Baik, seterusnya ahli yang berhormat Igan. Saya nak merakamkan ucapan khusus kepada Igan. Ya, Igan kat tangan sana. Cikgu. Saya nampak kehadiran okey. dia. Saya nak merakamkan ucapan terima kasih yang khusus kepada Igan. Cikgu panggil kat tangan Kerana Igan telah secara konsistennya membangkitkan isu pendidikan ini daripada awal. Saya ikuti semua soalan-soalan Igan, semua perbahasan Igan yang memang sangat menjurus kepada isu-isu Igan murid baik, cikgu. yang terkait rapat dengan
Pendidikan. Ahli yang berhormat Igan telah membangkitkan tentang penambahan kuota guru sekolah luar bandar untuk mengikuti kursus NPQEL. KPM menyediakan peluang yang sama rata kepada guru yang layak untuk menyandang jawatan guru besar dan pengetua di sekolah di bawah KPM berdasarkan unjuran keperluan di setiap JPN. KPM telah melaksanakan pelbagai pendekatan bagi memastikan pengisian PGB di sekolah luar bandar, antaranya termasuklah mempromosikan MPQL ini di peringkat JPN dan PPD. Pihak JPN juga telah mengambil inisiatif mengenal pasti guru-guru yang berkelayakan di sekolah luar bandar untuk dicalonkan untuk mengikuti kursus NPQEL ini. Berhubung kekurangan guru dan pengambilan guru seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, sekali lagi, Jelebu tidak ada, tetapi Igan dan SIK ada di dalam dewan ini. Jadi saya akan jawab, KPM sentiasa memberi perhatian terhadap pengisian guru di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan pengambilan seramai 22,327 orang guru pada tahun 2021 dan 2022 dan telah ditempatkan di sekolah KPM di seluruh negara. Ini merupakan inisiatif yang diambil oleh KPM bagi mengatasi kekosongan guru yang telah berlarutan sekian lama. Untuk pengambilan guru akan berterusan dari semasa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran. Untuk makluman ahli yang berhormat Igan, khusus di negeri Sarawak, saya pandang sanalah pandang Igan, peratus pengisian guru sehingga 31 Januari 2023 adalah sebanyak 92.3%. KPM juga berusaha untuk memastikan guru kelahiran Sarawak diberikan keutamaan dan ditempatkan di negeri kelahiran mereka berdasarkan kekosongan perjawatan dan keperluan option. Untuk makluman, pada tahun 2022 hingga Mac 2023, seramai 232 permohonan pertukaran guru keluar dari Sarawak telah diluluskan daripada 1,386 permohonan. KPM telah berjaya menempatkan guru baru seramai 3,834 ke Sarawak pada tahun 2022 dan merupakan penempatan guru baru yang tertinggi berbanding di negeri-negeri lain. Untuk makluman yang berhormat Igan, selain itu, pada 3 Januari 2023, seramai 222 orang guru baru telah ditempatkan ke Sarawak khusus bagi sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Daro. Peratus pengisian guru sehingga 20 Januari 2023 adalah sebanyak 86.31%. Untuk makluman yang berhormat, pelaksanaan dasar 90-10 di Sarawak telah pun dilaksanakan dalam pengambilan guru baru di sekolah di bawah KPM dengan memberi keutamaan kepada graduan lepasan IPG dan Universiti Awam. Pada masa ini, sebanyak 89.81% guru anak kelahiran Sarawak ditempatkan di negeri tersebut. Penempatan guru dibuat berdasarkan mengikut option mata pelajaran bagi mengisi kekosongan tersebut. Bagi tujuan kekosongan guru besar yang melibatkan 7 buah sekolah rendah di bawah PPD Daro, KPM akan mengeluarkan arahan penempatan yang berkuat kuasa yang berhormat pada 15 Mac 2023 ini. Yang berhormat boleh maklumkan berita gembira ini kepada anak-anak dan guru-guru di Daro, yang mana sekolah yang telah pun mendapat arahan penempatan ini adalah SK Kampung Penasu Daro, SK Orang Kaya Muda dan SK Kampung Kut. Ya, kalau Kedah ni Kut ni takut tak jadi, Kampung Kut. Ya. Manakala bagi SK Nangga Semah, SK Teluk Gelam, SK Kampung Tebang dan SK Muhammad Redeh Saai, KPM sedang meneliti dan memproses permohonan tersebut dan akan melaksanakan pelantikan guru besar dalam tempoh terdekat. Yang berhormat Igan, mengenai pengambilan calon guru dalam kalangan anak Sarawak ke IPG, dasar pengambilan calon guru KPM adalah terbuka kepada semua calon yang memenuhi syarat dan melepasi saringan ujian kelayakan calon guru dan temuduga yang ditetapkan. KPM juga menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan bidang pengkhususan pengajian bahasa Melayu menerusi laluan khas calon guru pribumi Penan ke IPG. Jadi kita ada satu program khas untuk guru pribumi Penan ke IPG. Pengambilan anak Sarawak ke IPG
Menteri akan memastikan bilangan graduan IPG anak kelahiran Sarawak boleh terus berkhidmat di negeri tersebut. Jelebu tidak ada. Ahli yang berhormat Kuliah Bandar Baru bertanyakan tentang kekurangan anggota kumpulan pelaksana. Ahli yang berhormat, KPM sentiasa memberi perhatian serius terhadap keperluan sumber manusia di sekolah-sekolah, termasuklah keperluan AKP, anggota kumpulan pelaksana. Untuk makluman ahli yang berhormat, seramai 2,671 orang AKP baru yang terdiri daripada pelbagai skim perkhidmatan telah ditempatkan di seluruh negara pada tahun 2022. Manakala seramai 1,170 orang lagi akan menerima penempatan pada Mac 2023. KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak berkuasa melantik dalam memastikan pengisian AKP dapat dilaksanakan mengikut keperluan. Antara langkah yang diambil bagi meningkatkan pengisian AKP di sekolah KPM adalah melalui kaedah pengambilan MyStep. Ahli yang berhormat Jerai ada? Angkat tangan. Saya ada. Okey. Dia juga nak. Terima kasih ahli yang berhormat Jerai telah mengemukakan cadangan agar pedagogi jawi dalam kalangan guru di sekolah dimantapkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM sentiasa komited dan beriltizam untuk memastikan setiap guru mengekalkan kualiti sepanjang tempoh perkhidmatan melalui latihan pemantapan kompetensi yang berstruktur berdasarkan laluan kerjaya, grade dan jawatan, termasuklah guru-guru subjek pendidikan Islam yang mempraktikkan kemahiran pedagogi yang menggunakan tulisan Jawi. Di peringkat calon guru yang mengikuti pengajian di IPG, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Jawi merupakan salah satu komponen dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Di dalam kursus pedagogi ibadah, adab dan Jawi secara kejap ya, habiskan ayat ini, khususnya memfokuskan kepada analisis dan huraian isu kandungan bidang Jawi sekolah rendah dan dijadikan sebagai sebahagian kandungan kursus teras bagi pendidikan Islam. Ya Jerai, apa masalahnya? Terima kasih Habib Menteri. Cuma satu saja untuk saya dapatkan, apakah dasar kementerian untuk mengembalikan semula tulisan Jawi dalam SPM di peringkat pendidikan Islam? Awak tak tanya dalam tu tadi, dalam perbahasan? Ini isu baru. Memang ada dalam perbahasan saya. Ada dalam perbahasan ya. Baik. Mungkin pegawai tak sempat tulis tu. Pegawai tak sempat tulis, nanti saya cek dengan pegawai saya. Yang berhormat, dasar sedia ada tentang Jawi masih lagi dikekalkan. Walau bagaimanapun saya fikir jika ada isu-isu yang mendesak, khususnya yang terkait rapat dengan mengekalkan kualiti ini, bagi saya cukup penting dan isu tersebut wajar juga menjadi sebahagian dari barangkali juga boleh dijadikan sebagai salah satu advokasi penting di peringkat sekolah tentang kepentingan tulisan Jawi ini. Ahli yang berhormat, seterusnya adalah berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur. Yang ini yang paling banyak sekali Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya nak cek kehadiran ini, Ledang, Angkat tangan. Hulu Langat, Muar tak ada, Segamat, Sebuyau, Batang Lupa, Selangau, Kulim Bandar Baru, Batang Sadung, Ranau, Putatan, Kuala Pilah dan Betong. Baik. Untuk Tarik makluman Buntar tak sebut pun. yang Pucak berhormat, Borneo pun ada, Pucak Borneo. Tarik Buntar tak sebut pun. Jangan lupa Pucak Borneo. Sabar. Ada dalam perbahasan. Ada. Pelan-pelan. Ada yang khusus. Yang ini yang pertanyaan secara jemaah. Saya pergi yang jemaah ni dulu. Agenda berkaitan pembangunan sekolah daif menjadi salah satu daripada 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk itu KPM memberikan keutamaan dalam usaha menangani sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negara. Ini juga menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk KPM memberikan tumpuan kepada usaha menaik taraf bangunan sekolah yang daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Komitmen menangani sekolah daif akan menjadi tumpuan yang paling utama. Ahli yang berhormat, KPM amat menghargai inisiatif dan cadangan yang telah dikemukakan oleh semua ahli yang berhormat berkaitan dengan mengatasi isu bangunan daif di sekolah.
KPM telah melaksanakan penetapan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang daif berdasarkan analisis skor grade impak bagi menentukan tahap kehadiran komponen fizikal atau fasiliti bangunan di sekolah. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2022, sebanyak 920 projek menaik taraf dan membangunkan semula bangunan daif di sekolah di seluruh negara telah diluluskan. Sehingga 16 Februari 2023, sebanyak 664 projek telah siap sepenuhnya, 86 projek berada di peringkat pembinaan dan 170 projek di peringkat prabina. Permohonan pelaksanaan projek ini akan diteruskan secara berfasa melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat bagi setiap rolling plan dengan izin dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Walau bagaimanapun, kelulusan dan pelaksanaan projek adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Ahli Parlimen Betong ada? Boleh saya, Menteri, boleh saya bangkitkan? Ya, Ledang. Ya, silakan. Terima kasih. Dia berkenaan dengan infrastruktur dan bangunan yang daif ataupun yang telah pun sebenarnya disifatkan sebagai condemn dengan izin. Condemn maksudnya telah disebutkan untuk diruntuhkan. Di kawasan saya ada bangunan yang begini, maksudnya sudah tidak lagi boleh digunakan. Betul. Dan berbahaya kepada pelajar dan kepada guru, iaitu salah satu sekolah di kawasan saya. Jadi saya heran kerana projek ini telah bangunan ini telah ada di situ selama lebih 10 tahun. Tapi tidak ada apa-apa tindakan. Sama ada kerajaan dulu ke sebelum itu pun saya tak kisah. Tapi yang penting ialah tak apa, yang ini nanti kes khusus saya akan bagikan. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana cara kita boleh percepatkan proses supaya perkara ini diambil segera oleh pihak PPD, JKR dan sebagainya. Dan tidak dia menjadi satu karenah birokrasi yang akhirnya merugikan kepada sekolah dan juga kepada murid-murid. Terima kasih. Terima kasih, Ledang. Cikgu, saya sikit boleh, Cikgu? Sekejaplah, saya jawab sikit, Ledang dulu. Tak boleh potong cakap cikgu selagi tak habis jawab. Sekejap, ya. Yang macam manja sana. Kalah Pari Bunta, kalah. Nakal. Ulu Langat. Murid nakal, Ulu Langat. Ulu Langat manja semacam tu. Baik, Yang Berhormat Ledang, saya Ulu Langat yang manja ke? terima kasih di atas keprihatinan tersebut dan pastinya saya akan meneliti perkara tersebut khususnya dan juga melihat kembali isu yang berlaku di Ledang. Hulu Langat, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Soal berkaitan dengan saya di Hulu Langat ni, sekolah daif ni tak ada sangat. Cuma masalahnya sekolah tak siap. Dia tak boleh macam tu Yang Berhormat. Kalau tak ada, tak ada. Sebab skala kita 6 dan 7 dia tak boleh tak ada sangat. Ada ke tak ada? Tak ada. Saya nak sebutkan masalah tak ada, tak ada masalah. Sekolah tak siap satu di Taman Pelangi Semenyih. Kemudian yang kedua, di Bandar Tasik Kesuma ni sekolah penuh. Satu bilik darjah 48 orang. Saya rasa memang dah tak sesuai dah. Kemudian yang menakutkan kita kalau kita masuk ke sekolah sekarang ni, pengetua ataupun guru besar minta dewan terbuka sekarang ni. Memang mana-mana sekolah sekarang ni Yang Berhormat Cikgu memang dia minta pada kita dewan terbuka. Jadi saya rasa persoalan berkaitan dengan dewan terbuka ni pun saya rasa Yang Berhormat Cikgu kena tengok juga persoalan berkaitan dengan permohonan daripada pihak sekolah. Terima kasih Yang Berhormat Cikgu. Pernah Ulu Langat begitu lemah lembut. Bagi Menteri. Boleh bagi Sebab sebenarnya soalan Hulu Langat, sabar. Saya jawab Hulu Langat dulu. Bagi Menteri jawab. Bagi saya jawab dulu. Saya kena ikut mohon peraturan Ampang. mesti jawab. Baik. Sebelum tu Menteri jawab dulu, lepas tu Ampang bertanya. Hulu Langat ini sebab Hulu Langat ada sentuh tentang SK Taman Pelangi, ya. Baik, saya jawab dulu, ya. Ini berita gembira lah untuk Hulu Langat. Saya fikir KPM telah diluluskan projek pembinaan sekolah baru SK Taman Pelangi Semenyih dan SK Taman Sutera Kajang dalam RMK ke-11. Status projek bagi SK Taman Pelangi adalah di peringkat pembinaan, manakala bagi SK Taman Sutera adalah di peringkat prabina. KPM juga telah merancang untuk memohon projek pembinaan bangunan tambahan 6 bilik darjah di SK Kantan Permai Hulu Langat dalam RMK ke-12 Rolling Plan 4 tahun 2024. Walau bagaimanapun, kelulusan tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan. Dengan pembinaan projek-projek tersebut, dijangka akan dapat mengurangkan kepadatan murid di sekolah-sekolah dalam Parlimen Hulu Langat. Ya. Ampang main dulu kan?
Ampang. Oh ya, silakan Ampang. Yang Berhormat Menteri. Kuliah belum. Yang Berhormat Menteri, saya rasa untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada ahli parlimen, boleh tak Yang Berhormat Menteri maklumkan apakah rujukan terma tentang istilah daif itu? Sebab sekolah daif ni macam kita tahu berbagai persepsi yang berbeza-beza mengikut ahli parlimen. Jadi kalau ada terma yang khusus, mohon dikongsikan bersama di sini. Terima kasih. Terima kasih Ampang. Memang penting untuk menjelaskan apakah yang dimasukkan dengan sekolah daif ataupun bangunan daif ini. Ahli yang berhormat sekalian, apabila kita menyentuh soal bangunan daif, sekolah daif ini, ia adalah berdasarkan kepada skala yang diberikan oleh JKR, iaitu skala 6 dan 7, yang mana skala sekiranya diisytiharkan oleh JKR bahawa sekolah atau bangunan itu adalah skala 6 dan 7, bermakna ia langsung tidak selamat untuk diduduki dan anak-anak kita mesti dikeluarkan dan segera daripada bangunan yang tidak kondusif dan tidak selamat itu. Daripada situ barulah kita akan memulakan pembaikan, pemulihan ataupun penyelenggaraan serta pembinaan bangunan baru bagi melihat kepada isu-isu yang terkait rapat dengan skala 6 dan 7 ini. Saya pasti dalam kalangan ahli yang berhormat ramai yang mahu melihat sama ada isu bangunan daif ini ada ataupun tidak di dalam kawasan parlimen masing-masing. Untuk itu saya menyarankan selepas ini ada satu dashboard dengan izin Datuk Di-Pertua yang terkait rapat dengan bangunan daif yang boleh dirujuk di laman sesawang kami untuk memastikan dan melihat sama ada wujud ataupun tidak sekolah daif di parlimen masing-masing serta perkembangan baik pulih, selenggara ataupun pembinaan sekolah-sekolah daif ini dan bangunan-bangunan daif ini di parlimen masing-masing. Jadi untuk itu KPM bersedia untuk menyediakan maklumat tersebut dan semua ahli yang berhormat boleh merujuk kepada dashboard tersebut. Silakan. Hulu Selangor lama tunggu ni. Terima kasih Menteri. Terima kasih Salak. Okey, adakah kerajaan Kementerian Pendidikan akan menghapuskan IDMI ni yang menjadi stres kepada guru-guru dan juga memberi peluang kepada guru-guru satu lagi step iaitu DG 58. Terima kasih. Banyaknya soalan. Bagi Hulu Selangor. Yang Berhormat Menteri. Baik. Hulu Selangor, Sungai Petani ada lagi. Hulu Selangor punya soalan tentang itu bukan Hulu Selangor tu. Yang mana itu ni? Pasir Salak. Pasir Salak. Yang ni Hulu Selangor. Oh, Hulu Selangor. Ni Hulu Selangor. Minta maaf. Saya habiskan dulu jawapan untuk Pasir Salak. Boleh. Saya sedia bagi Hulu Selangor. Saya sedia nanti berdiri. Tak apa. Lepas tu Sungai Petani, Yang Berhormat Menteri. Baik. Yang Berhormat Menteri. Soalan. Parit Bunta ada dalam skrip jawapan tak? Parit Bunta ada banyak soalan dalam. Ada dalam skrip. Tak apa. Kita saya tak berjiran. sabar ni, tak sabar nak menunggu. Ibong tebal. Parit Bunta. Masa tinggal 3 minit. Takut tak masuk. Parit Bunta duduk Parit Bunta. Baik. Ikut giliran. Setakat ini Yang Berhormat, IDMI ini kita tidak ambil keputusan untuk hapuskan, tetapi apa yang kita lakukan adalah langkah akomodatif untuk memastikan bahawa guru-guru boleh mengisi maklumat secara offline ataupun online. Jadi tetapi dengan isu-isu yang berlaku, dengan perkara-perkara yang kita telah pun tahu sebagaimana Yang Berhormat sebut ada guru yang stres dan sebagainya, kita ambil maklum dan akan terus memperbaiki sistem ini dari semasa ke semasa. Banyak lagi sistem yang akan mereka isi Yang Berhormat, tetapi saya akan pastikan sistem ini sentiasa berada on track untuk memastikan tidak ada lagi kesan seperti Yang Berhormat tersebut, stres tersebut.